Pagi-pagi pagi kepada semua sahabat-sahabat keluarga BOI. Okey, apa khabar semua? Sihat semua? Kak Ayu nak tengok di ruangan chat. Apa khabar? Nak tengok kat ruangan chat hari ni nak kena padu, nak kena semangat, nak kena meriah sangat kat ruangan chat tau. Okey, so alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dan hari ini Kak Ayu menggalas tugas amanah menjadi seorang host untuk kita punya geng apa tu Teppanyaki, Masya Allah, blank pula kepala ni kan. So hari ni hari Rabu, kita dah masuk apa hari bulan hari ni, dah 15 hari bulan. Kita dah masuk 15 hari bulan, di mana kita tahu kita semua ni sehabis baik nak kena settlekan 5cc sebelum 15 hari bulan. Jadi Kak Is nak tanya pada you all semua, siapa yang dah settle 5cc? Boleh tak bagi tulis 5? Siapa yang dah settle 5cc aktif, tulis 5 dekat ruangan chat, boleh tak? Yang dah settle. Oh, in Nonai Siron dah settle. Okey, bagus. Siapa lagi dah settle? Cepat. Oh, Selin. Masya Allah. LCM Selin dah settle. Lagi siapa dah settle? Siapa dah settle ni? Aduh, mak lambat jawab ni. Siapa dah settle? Okey, apa pun. Siapa lagi tu? Shida Cik dah settle. Well done. Bagus, Masya Allah. Okey, pada yang belum settle lagi. Oh, MDM Michelle. Wah, dahsyat. Pada yang belum settle lagi, don't worry. Hari ni belum lagi 16 hari bulan. Dengar baik-baik. Hari ni belum lagi 16 hari bulan. Jadi hari ini korang anggap macam betul-betul closing. Untuk hari ni korang semua settle 5cc aktif. Boleh tak semua? Boleh tak? Hari ni anggap betul-betul macam 31 hari bulan. Korang settlekan hari ni juga 5cc aktif. Boleh tak? Kak Yus nak tengok korang semua update dekat korang punya upline hari ni. Settle 5cc aktif. Okay? Boleh Alright. So, hari ni kan sebenarnya Kak Yus ada 2 sharing Kak Yus nak buat hari ni. Tapi insyaAllah kita pendek-pendekkan saja. Sebab kita masih lagi dalam kehangatan BOI dinner. Siapa lagi yang masih lagi panas lagi dengan BOI dinner? Cuba bagi api kat ruangan chat. Yang masih lagi rasa aura BOI dinner. Yang masih lagi rasa macam, tak puas lagi dengan BOI dinner. Siapa yang rasa masih lagi rasa macam, aku nak lagi lah. Boleh bagi api api dekat ruangan chat. Okay, well done. Kita nak lagi ramai lagi yang terasa hangat bahang tu. Sebab BOI dinner ni, memang satu dinner, dia nak bagi you terbakar setahun. Supaya setahun ni korang all out, supaya next year punya BUI dinner korang pula berada di atas pentas, insya-Allah. Okay, tak dapat join hari tu tak apa, kali ni next kena join. Okay, so sekarang ni Kak Yus akan buat sharing dekat Kak Yus akan share screen Okay, so ini Kak Yus punya sharing hari ini. Kak Yus harap siapa yang tak masuk lagi sila masuk segera. Sebab nanti rugi, tahu tak? Okey, nampak tak dekat skrin? Siapa nampak dekat skrin? Cuba bagi saya. Tulis dekat ruangan chat. Saya. Cuba tulis dekat ruangan chat. Nampak tak skrin? Okey, well done. Okey, hari ni memang rezeki pada semua, insya-Allah ya. Hari ni rezeki kepada mereka yang hadir kepada kita punya Teppanyaki hari ni, memang Allah, insya-Allah Allah nak izinkan korang berjaya sangat-sangat. Sebab itu Allah gerakkan hati korang untuk datang ke Teppanyaki pada hari ini. Okey, Kak Is nak tanya pada you all semua. Siapa yang dah pernah tengok cerita Disney Mulan? Siapa yang dah pernah tengok cerita ni? Cuba angkat tangan. Saya. Okey, well done. Saya. Yang senior-senior ni ramai dah macam, dah pernah tengok. Tapi ada juga orang, dia dah pernah tengok, tapi masa tu dia tengok mungkin dia tak ada rasa apa-apa lagi. Tetapi dia akan berbeza kalau you tengok selepas you berada dalam forever. Okey, pada yang belum pernah tengok Disney Mulan, Kak Yus harap korang lepas dengar sharing Kak Yus hari ni, korang terus pergi cari dan terus tonton dengan perasaan yang berkobar-kobar kerana korang relatekan dalam perjuangan korang. Okey? Pada yang dah tengok, tapi pada waktu itu dia macam tak ada rasa sangat, kali ni kena tengok kali kedua, kali ketiga supaya ia membekalkan satu semangat juang yang luar biasa. Okey, cerita ni memang kita tahu satu sebuah cerita yang kata cerita sejarah, okey? Dan memang kita punya Sifu, Dr. Desmond Kong pernah buat sharing pada tahun 2020 di Teppanyaki. Siapa masih ingat?
Siapa masih ingat Sifu Datuk Desmond Kong dah pernah buat sharing di Teppanyaki pada tahun 2020 tentang Disney Mulan? Dah pernah tengok belum? Dah pernah tengok belum? Ataupun masa tu ada tak join lagi ke? Okey, Kak Yus nak beritahu, Sifu Dr. Desmond Kong dia menggalakkan untuk kita untuk menonton Disney Mulan ni. Okey, Kak Yus pun tengok cerita ni, Masya Allah, tahun ni Kak Yus tengok sekali lagi. Kerana apa tau? Kalau you tengok kat sini kan, you tengok Disney Mulan ni dia adalah cerita mengenai seorang wanita ni, anak gadis ni, dia perempuan, okey? Dan dia duduk di satu kampung yang jauh sangat dan pada waktu itu negara mereka, negara China ni diserang oleh pengganas, okey? Yang nak memusnahkan, nak merampas negara mereka. Jadi setiap keluarga kena hantar seorang lelaki untuk fight, untuk jadi askar. Okey, so Mulan ni dia dua beradik, dua perempuan. So ayah dia ni kaki dah tempang, ayah dia dulu bekas tentera, so ayah dia kata tak apa. Okey, saya akan pergi. Saya hanya ada 2 anak perempuan, jadi biarlah saya pergi. Jadi Mulan ni dia rasa macam Mulan ni rasa macam no, ayah aku tak boleh pergi. Aku yang kena pergi. Nampak tak kat situ? Nampak tak semangat fighter dia? Walaupun sebenarnya di sana mereka tidak membenarkan wanita untuk berperang. Wanita kena lemah lembut. Wanita kena sopan. Wanita kena kahwin je kerja dia. Tapi dia tak fikir macam gitu. Dia ambil tanggungjawab tu tapi walaupun tidak dibenarkan. Nampak tak? Dia mengatasi had. Nampak tak? Pengajaran yang pertama Kak Is nampak di sini, dia Mulan ni, dia mengatasi had. Mengatasi kebiasaan, mengatasi kebiasaan orang yang selalu buat ni. Dia tak peduli. Yang penting dia ikut gerak hati dia, aku kena buat. Kerana kasih sayang dia yang sangat tinggi kepada siapa? Kepada ayah dia, kepada negara dia, kepada maharaja dia sendiri. So dia ambil tanggungjawab tu. So apa yang dia buat lagi antara pengajaran yang Kak Is nampak besar gila kat sini, dia punya kasih sayang dia lah. Okey. Kemudian Kak Yus nampak Mulan ni dia sangat luar biasa sebab apa tau? Dia sangat kreatif. Dia nak menang dalam peperangan. Siapa ingat? Dia nak menang dalam peperangan, apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Masih ingat lagi tak? Apa yang dia buat? Pada yang dah tengok tu, apa yang Mulan buat waktu dia nak menang? Waktu dia nak menang. Dia buat apa? Dia sangat-sangat kreatif, dia berfikiran kreatif dengan cara apa tahu? Dia menggunakan teknik. Teknik yang orang tak terfikir pun, yang mana dia ambil dia pedayakan pihak lawan dengan dia membuatkan dia punya meriam dari pihak lawan tu, dia pergi shootkan dekat gunung. So itu nampak dia punya kreatif untuk dia menang. Dia berfikir di luar kotak. Okey, yang seterusnya dia punya kehebatan dia adalah dia sangat kuat. Dia sangat tabah. Hidup ni tak boleh kita nak menyerah kalah, okey? So kalau you tengok kat sini kan, nampak tak? Mulan ni dia bermula sebagai apa tau? Dia bermula sebagai seorang wanita yang menjadi soldier, yang menjadi askar. Kan? Daripada orang biasa. Kemudian dia bertukar, dia transform menjadi askar. Kemudian daripada askar yang biasa-biasa yang kebanyakan ni, dia bertukar menjadi seorang leader. Dan daripada seorang leader tu, dia bertukar menjadi seorang legend. So, sifat ini kita perlu ada dalam BUI, dalam perjuangan kita seharian. So, siapa masih ingat apakah dia punya moto dia? Siapa masih ingat moto dalam cerita Mulan ni? Kalau you tengok dekat dia punya pedang ni, apa yang you ingat? Lawyer tu lawyer. Tu lawyer tu saya, lawyer tu. Lawyer. Thank you Kak Miza. Okay, loyal, setia. Nombor 2, brave. Okay, berani. Nombor 3, true. Yes, ini 3 ni mesti nak kena ada. Okay, pada setiap jiwa-jiwa yang nak berjuang. Kita semua dalam Forever Living ni, kita perlu ada nilai ni. Ini adalah nilai-nilai yang tinggi yang dipegang oleh Mulan untuk transform daripada seorang gadis kepada askar, dan daripada askar kepada seorang pemimpin, dan daripada pemimpin menjadi legend. So kita nak pegang benda-benda ni tau. Dan korang semua, Kak Is nak share pada korang semua kan. Yang ni gambar-gambar Kak Is dululah masa tahun 2018. Okay.
Kak Yus share dengan korang semua, okay? Apa yang berlaku pada Kak Yus, okay? Kak Yus nampak ada kaitan sedikit dengan Mulan ni, okay? Tadi pagi tadi, Kak Yus ada share dalam grup Kak Yus Rich Academy. Kak Yus tunjuk balik video-video Kak Yus, gambar-gambar Kak Yus sewaktu Kak Yus mula-mula join Forever Living. Kau nak tengok tak video ni? Siapa nak tengok? Siapa nak tengok? Kejap Satu video ni. Siapa nak tengok video ni? Ini video legend gila tau. Okay? Ini video legend gila. Korang dengar betul-betul apa Kak Yus cakap pada waktu itu. Okay? Okay. Okay, ini bagi saya. Oh, gambar tak nampak Gambar nampak tak? Gambarnya nampak tak? Oh, gambar tak nampak suara ada tapi gambar tak nampak kejap Okay. Video ni dia delay sikit tapi korang dengar je apa Kak Yus cakap Okay, kejap. Video tu, waktu first BUI dinner Kak Yus, dan pada waktu tu, Kak Yus baru 4 bulan dekat Forever. Percaya tak? Kak Yus join hujung-hujung 2017. So, lepas dah 4 bulan Kak Yus join Forever Living tu, okay, Kak Yus dapat pergi ke dinner. Masa tu, Kak Yus tak tahu pun Kak Yus dapat award ke apa ke, memang tak ada pengalaman langsung. Dan pada waktu tu memang tak ada tim langsung yang datang, kecuali adik dan teman. Itu pun kena paksa. Okay? So, kejap anak kena bagi pakar ni. Kalau sendiri nak buat ni nangis ni. Kak Yus tak tunjuk dalam video ni, kau nampak tak ada siapa? Ada Wilford. Dalam video ni ada Wilford. Okay, ada Jason, ada Wilford. Tak apa, tunjuk gambar tu je lah. Tunjuk gambar tu je. Kejap sabar benda baik dia kena sabar sikit. Abang orang kata kena tunjuk, sayang tak tunjuk. Sebab video ni kan Kak Yus nak share pada korang semua, especially orang-orang baru tau. Orang-orang baru kalau korang rasa macam pergi BUI dinner tu rasa macam tak ada apa-apa, ni Kak Yus nak tunjuk. BUI dinner ni lah yang betul-betul mengubah hidup Kak Yus, di mana daripada BUI dinner ni lah Kak Yus betul-betul transform kehidupan tau. Okay? Kejap Aku pula berdebar. I baru 4 bulan. Nampak tak? So, nampak tak video tu? Okay, ini bagi saya. Okay, nampak tak? Okay, so dalam video ni Kak Yus nak share korang semua, Kak Yus baru 4 bulan dalam Forever. Okay, baru 4 bulan dalam Forever dan pada waktu itu Kak Yus tak tahu yang ada dapat anugerah ke apa ke, cuma Kak Yus terus direct dengan Sifu tau. Sifu kata, Yus, you must come. Yus must come. Tapi masa tu Kak Yus tak ada rangkaian, tak ada fighter, tak ada siapa. Dan rasa macam betul-betul sebatang kara. Kak Yus rasa macam Kak Yus ada Sifu dengan Simu je masa tu. Dan Kak Yus bawa adik Kak Yus untuk join. Okay? So daripada Saudi, Kak Yus terbang dengan tiket hampir 6,000. Beli pula tiket dinner. Ambil pula ambil hotel. So pada waktu itu kan, Kak Yus cuma datang, kata rasa macam, aku datang sebab aku sayang Sifu. Tu, nampak tak? Tapi tak tahu pun dapat anugerah apa. Dan pada waktu itu, 4 bulan Kak Yus di Forever Living, rupa-rupanya pada malam itu, Kak Yus dapat 3 anugerah. Pertama, anugerah Solid Manager. Korang bayang Kak Yus fight 4 bulan, dapat Solid Manager. Okay? Tapi pada waktu itu sebenarnya, sikit lagi nak dapat Elite Manager. Okay? So Kak Yus bila dah join tu, Kak Yus sama decide, aku nak all out. 4 bulan yang tinggal pada tahun tersebut, 2017 yang 4 bulan terakhir tu, Kak Yus fight untuk Kak Yus dapat yang terbaik. Okay? Kak Yus tak faham apa tu Solid Manager. Kak Yus tak faham apa tu Elite Manager. Okay? Yang Kak Yus tahu, income aku kena 5 angka.
Bayangkan daripada 4 bulan, maknanya daripada first month, Kak Yus dah semangat dah nak capai benda tu. Okey, jadi kan bila first month kita dah ada perasaan macam tu, Kak Yus punya income yang pertama, korang tahu tak berapa? Income pertama Kak Yus hanya RM140 saja. Bayangkan. Income kedua, 1,800. Income ketiga, Kak Yus punya income adalah sebanyak masa tu 8,000. Bukan, 12,000. Tak salah, 12,000. Income keempat, barulah berpuluh-puluh ribu Kak Yus dapat. Nampak tak? So kat situ kan kita boleh nampak yang walaupun kita ni join lambat daripada orang lain, tapi kita boleh beat orang lain. Sebab orang lain nak dapat anugerah Solid Manager, nak dapat anugerah Rookie of the Year, mereka kena fight untuk setahun. Okay? Dan pada waktu itu juga, Kak Yus dapat anugerah Rookie of the Year First Runner Up. Okay? So orang lain, dia fight setahun tau. Nak dapat sisi yang tertinggi. Kak Yus fight 4 bulan untuk dapat First Runner Up Rookie of the Year. So regardless lah you ni join paling lambat ke, walaupun you join bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, you still have a chance. You masih ada peluang untuk fight, untuk lawan. Okay? So, kemudian apa lagi anugerah Kak Yus dapat pada waktu itu adalah Kak Yus dapat anugerah F2D. F2D tu bukan F2D biasa tau, tapi F2D level 2 Kak Yus dapat. Okay? So, kejap Kak Yus ni, nampak tak? Ini first time tau Kak Yus jumpa Sifu dengan Simo. Datang sebatang kara je. So, ini anugerah yang Solid Manager kita dapat. Dan pada waktu ini, yang ni tak tahu Kak Yus boleh play tak video ni. Kejap Kak Yus try sekali lagi. Yang ni Kak Yus memang rasa Excellent Rookie of the Year. 4 bulan join. Dapat Excellent Rookie of the Year. Rookie of the Year ni adalah untuk FPO yang join pada tahun tersebut dan dapat sesi tertinggi. So walaupun kita join lambat, tapi kalau kita betul-betul fokus, kita boleh beat orang lain. Kita betul-betul berani. Kita nak nak cerita sedikit. Kerana Yusrida adalah leader kita yang pertama di overseas yang dapat F2D award. Kita beri tepukan yang hebat bagi dia. Dan di sini saya ingin jemput upline Yusrida naik pentas. Upline. So kerana ada hadiah untuk Yusrida because she is the first person to get F2D. Okay, please. Okay. Kau nampak tak kat situ? Kat situ kan, first kau kena tahu. Kak Yus join Forever Living dekat Arab Saudi. Upline dekat Malaysia. Dan pada waktu itu kat Arab Saudi tak ada pil, tak ada Arctic Sea, tak ada bipolar, tak ada apa-apa suplemen. Kita cuma ada aloe vera, kita cuma ada madu, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi Kak Yus fokus jual aloe vera. Sebab itu bila banyak produk tak ada, Kak Yus tak kisah sebab Kak Yus dah terbiasa hanya jual aloe vera saja. Okay? Jadi bila Kak Yus bermula kat Forever Living, Kak Yus bermula dalam tekanan. Bukan bermula dengan kasih sayang. Tak ada. Okay? Tekanan tu maksudnya dah lah duduk kat Arab Saudi. Tak tahu sistem kat Arab Saudi macam mana. Kat Arab Saudi tak ada produk yang sangat, memang tak ada produk, tinggal aloe vera gel dengan madu saja ada. Pil, Arctic Sea semua tak ada. Okay? Kemudian Kak Yus tak tahu macam mana aku nak membina kat Arab Saudi sebab kiraan sisi dia, senarai harga semua tak ada. Upline semua tak ada pengalaman masa tu kat sana. Jadi kan Kak Yus bermula dalam keadaan tekanan. Sedangkan Kak Yus nampak Forever Living ni boleh sangat ubah hidup aku, tapi Allah letakkan aku dalam jalan yang susah gila. Aku jumpa Forever bukan kat Malaysia. Aku jumpa Forever kat luar negara. Dan pada waktu itu Kak Yus tak dapat siapa pun boleh bantu. Sampailah Kak Yus beranikan diri cari orang. Cari upline, cari Datuk Desmond Kong. So bila Kak Yus cari dia, Kak Yus minta dia ajar. Datuk Desmond Kong bagi video apa semua, dari situ Kak Yus belajar. Di sinilah sifat simulan tu ada. Sifat berani. Dan Kak Yus buat benda ikut cara Mulan, iaitu kreatif. Walaupun tak ada orang pernah buat, tak ada pernah orang capai apa-apa. Orang Malaysia tak ada pun yang capai apa-apa kat Arab Saudi. Kak kata aku kena buat. Dan Alhamdulillah 4 bulan Allah bagi result. So sebenarnya kita ni, upline tak tolong.
Panjang cerita dia sebab yang follow sistem ni tak ramai. Jadi kita pergi dekat Datuk Desmond Kong. Datuk Desmond Kong lah yang banyak bantu Kak Yus. Honestly Kak Yus cakap, okay? Jadi bila Kak Yus dah belajar betul-betul kat dalam Forever Living ni, Kak Yus nak bagi tahu korang semua kalau buat Forever Living, korang rasa ada banyak tekanan, jangan bagi tekanan itu menjatuhkan korang. Jangan bagi tekanan itu buatkan korang rasa give up. Jangan bagi tekanan itu yang menghadkan korang, yang membataskan korang. Okay? Sebab Kak Yus dah buktikan kepada korang, waktu Kak Yus bermula Forever Living, bukanlah dengan penuh pertolongan. Bukanlah dengan penuh kasih sayang. Bukanlah dengan penuh kata kesenangan. Semua susah. Sangat susah. Kalau korang rasa korang susah, Kak Yus lagi susah. Tapi cuma kita berpegang kepada kesetiaan, loyal. Kita berpegang kepada keberanian. Dan kita berpegang, kita true. Kita buat tu dengan kata, kita tonjolkan diri kita yang sebenarnya bagaimana. Kita nak berjaya, kita kena buat. Okay, so Kak Yus rasa zaman sekarang ni lagi mudah untuk kita semua berjaya. Kak Yus tengok kan orang baru, ramai income, first income 800. Ada tak kat sini? Income 800. First income 2,000. First income 3,000. Kak Yus cakap orang macam gini, dia akan jauh lebih berjaya daripada Kak Yus, daripada leader-leader lain kalau dia konsisten. Kalau dia buat macam mana dia mula-mula dulu buat. Okay? So Kak Yus punya first income hanya 140 sahaja. Tapi dalam tempoh 5 tahun, Kak Yus berjaya collect total income 3.2 juta. Nampak tak? So kalau you all tengah susah sekarang, banyak tekanan, banyak kesusahan dalam perniagaan ni, jalan terus, buat terus, jangan tunggu apa-apa lagi dah. Balik ni, habis Teppanyaki ni, korang terus tengok cerita Mulan, korang terus letakkan diri korang kat dalam cerita tu, supaya korang ni ada inner strength yang sangat kuat. Luaran ni, benda-benda luaran ni, dia membantu kita mungkin dalam 2-3% saja. Tapi dalaman you, yang akan 99% lah, dalaman you ni, yang akan menjadi punca kejayaan kita. Okay? So, dapat sesuatu tak hari ni? Dapat sesuatu tak pagi ni? Kak Yus tanya you all semua. Sebelum Kak Yus open pada orang lain. Inner strength kena kuat. Fokus kena kuat. Okay? Korang kena hadap cabaran tu sebagai batu loncatan. Sebab hanya orang yang dapat mengatasi cabaran saja yang akan dapat kejayaan yang sangat-sangat besar. Okay, so sekarang ni Kak Yus nak panggil orang yang pertama. Ini memang orang yang hebat lah ni sebab di antara yang paling awal masuk, paling awal angkat tangan. Okay, so kita panggil, siapa nama Junaidah Borhan. Oh, Masya Allah. Buka video lagi, bagus. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan selamat pagi juga pada Kak Yus. Alhamdulillah, 3 kesyukuran Ju pada hari ini. Ju sangat bersyukur sebab Ju berada di dalam Forever Living. Dan hari ini Ju dapat ilmu daripada Kak Yus yang memang membuatkan Ju rasa macam, ya Allah, akulah tu. Aku yang sedang hadapi cabaran itu. Dan macam Allah nak hantarkan sesuatu untuk Ju dapat ilmu daripada Kak Yus. Terima kasih Kak Yus. Dan kesyukuran yang kedua, Ju masih sihat dan masih boleh membantu orang lain untuk sharekan manfaat forever. Dan Ju rasa bersyukur Ju dapat join dinner baru ni. Sebenarnya Rabu lepas Ju ada share juga kan. Lepas tu Kak Miza, masa tu Kak Miza host, Kak Miza cakap korang wajib pergi dinner sebab dinner ni adalah masa depan korang. So waktu tu sebenarnya Ju tak beli tiket. Ju tak beli tiket sebab Ju dalam masalah ujian yang Allah berikan bungkusan kewangan. So waktu tu dalam hati Ju, ya Allah, aku nak pergi. Aku nak pergi sangat-sangat. Waktu tu memang bila Ju cakap macam tu dalam hati, dia macam terdetik lah. Kita rasa meremang kan. Besoknya upline Ju PM nak offer tiket. Masya Allah, Ju rasa macam Allahu Akbar, macam Allah memberikan keajaiban tu lah. So Ju kata Ju nak pergi. Walaupun masa tu sebenarnya Ju diuji dengan keuangan yang dalam dompet hanya ada RM3 sahaja. Tapi Ju dapat juga sampai ke Kuantan dan Ju cerita pada upline yang Ju sebenarnya sedang hadapi keuangan yang sangat-sangat, orang kata rezeki lah. Sebenarnya Allah hantarkan kita rezeki. So bila bungkusan tu
kita anchor dengan perkataan ya Allah, Allah nak bagi rezeki. Ju Kak Biza ajar supaya ujian tu kita anchor dengan rezeki nak datang. So Ju selalu cakap macam tu, bila ada sesuatu bungkusan Ju akan cakap alhamdulillah rezeki nak datang. So memang Ju jumpa dengan team FI daripada under Kak Kamariah Muhammad, Ju under dia. So circle memang yang sangat-sangat baik, sangat-sangat kasih sayang, dan Ju sangat bersyukur Ju ada circle yang macam ni. Yang sebelum ni Ju pernah bisnes, tak pernah lagi Ju join dinner. Ju memang tak pernah join dinner. Ini adalah first time dinner yang Ju join. Dan Ju rasa macam ya Allah, banyak sangat Allah bagi nikmat rakan-rakan yang baik dan circle yang semangat, sentiasa bersemangat. Walaupun kadang-kadang kita macam adalah juga kita manusia kan, mesti ada perasaan down kan. So Ju rasa aku tak boleh, aku kena buat juga sebab ini ada sesuatu Allah nak bagi. So memang Ju datang dengan keadaan memang tak ada apa dalam dompet. So sebenarnya Ju nak share hari Isnin. Dan hari Isnin juga Allah memberikan hiburan yang mana handset Ju jatuh, pecah skrin, tak boleh beki dah. Beki boleh tapi 300 lebih. Ni handset lama memang dah tercabut dah skrin dia, tercabut. So Ju pergi kedai, mula-mula kedai pertama Ju pergi, Ju tanya berapa, 200 lebih, kedai kedua 300 lebih dan kedai ketiga 600 lebih. Ju macam ya Allah, 600 dalam keadaan aku ada RM3 dalam dompet, macam mana aku nak beki? Tapi sangat memerlukan telefon sebab kita buat kerja dengan telefon kan. So waktu tu ada Ju pergi satu kedai tu, dia offer tukar line. Ju pakai line DG. Dia cakap tukar Maxis. Bulan-bulan bayar RM60 tapi nak dapatkan telefon dengan line, lepas tu dia akan bagi satu telefon lah, tapi nak dapatkan telefon Ju kena bayar RM169. So suami kata kita tanya kedai lain dululah. So pergi turun dekat mall tu, turun kat belah bawah pula, tingkat bawah, tanya dekat DG. So dekat DG, tanya kat DG package, lepas tu dia kata akak sekarang pakai package apa? Ju kata sekarang pakai package RM80 40 gig. So dia kata akak boleh dapat telefon percuma, akak tukar je package package RM90 60 gig. Lepas tu Ju bincang-bincang dengan suami, Ju cakap abang, saya memang perlukan sangat handset ni. Saya sangat-sangat perlukan. So kita orang pun setuju dan alhamdulillah Ju dapat telefon baru dengan percuma, hanya tukar package DG saja. Ya Allah, Ju rasa macam dalam hati Ju cakap ya Allah, aku ni tukar telefon baru tapi aku tak nak keluar modal yang besar sebab hanya ada berapa ringgit je dalam dompet, sebab duit tu pun nak guna untuk anak kan, register sekolah kan. So waktu tu Allah macam Ju macam detik je Allah bagi. Ju rasa macam ya Allah, macam ada mungkinlah adalah kod amalan yang Ju buat yang Allah bagi, tapi Ju tak tahu apa, tapi Ju stay je lah buat sebab Ju yakin Allah akan bantu. So Ju sangat percaya yang Ju akan berjaya macam orang lain, sebab masa dekat atas pentas tu bila ada achievers naik kan, Ju akan Kak Biza pesan kalau ada achiever naik atas pentas, baca subhanallah, Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masa tu Ju buat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, memang bulu roma naik, meremang, rasa macam ya Allah, akulah tu dekat atas pentas, dan memang rasa macam ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana, tapi itulah takdir yang Allah berikan, Allah tentukan. Walaupun kita tak tahu yang kita akan berada di situ, namun Allah dah aturkan. So kena percaya sahaja Allah yang aturkan semua ni. Dan Ju sangat berterima kasih kepada Kak Aunty Nonai sebab Ju ganti dia. Dia adalah perantaraan Ju. Terima kasih Kak Aunty, dan Ju sangat Ju doakan Kak Aunty, Aunty capai impian nanti pada tahun ini insya-Allah, dan Ju doakan semua yang ada dalam ni pun capai impian dengan CBM pada tahun ini insya-Allah. Dan satu lagi yang Ju belajar dekat dinner tersebut, Ju belajar ini adalah satu ilmu yang pernah Ju belajar dulu, kejayaan seorang isteri apabila suami mengiringinya. So redha suami itu
yang membuatkan isteri berjaya. Ya Allah, cuba belajar dekat situ dan pada hari dinner tu besoknya Ju dengar satu kuliah berkenaan tanyalah ustaz berkenaan redha seorang suami. Masya Allah nak memberikan sesuatu yang Allah nak tunjukkan ilmu yang Ju dah belajar tapi Ju tak amalkan. So sebenarnya kita kena jaga 4 redha ni. Redha Rasulullah, redha Allah, redha ibu ayah, redha suami dan juga redha guru. So mana-mana upline kita yang ajar atau sideline yang ajar ilmu dekat BO system, semua itu kita mohon mintalah semoga mereka halalkan ilmu-ilmu yang mereka sampaikan untuk kita capai impian kita di dalam Forever, insya-Allah. Itu sahaja untuk hari ini perkongsian Ju. Terima kasih kepada Kak Yuslida dan semua tim BO International. Semoga kita capai impian kita dalam Forever pada tahun ini, insya-Allah. Amin. Okey, terima kasih Kak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junaida Borhan. Kak Yus harap kalau lepas ni Kak Yus nampak lagi nama Junaida sebanyak-banyaknya sharing 2 kali seminggu tempoh pagi. Kak Yus harap Junaida boleh Junaida sebab Kak Yus nampak inner strength Junaida ni agak kuat dia. InsyaAllah Junaida kalau you terus follow upline betul-betul, you follow betul-betul kita punya sistem, tidak mustahil Junaida akan menjadi salah seorang achievers yang luar biasa dalam BOI. Okay, InsyaAllah sebab you sendiri boleh nampak the power of doa you. You nampak sendiri. You minta Allah bagi. You minta Allah bagi. You minta Allah bagi. Jadi mintalah sebanyak-banyaknya kat dalam Forever Living. You dah jumpa platform yang tepat. Okay. So thank you so much for your sharing Junaida. Dan sekarang ni kita nak panggil yang kedua angkat tangan yang laju becut ni adalah Supervisor Syafiq Ahmad. Mari masuk. Assalamualaikum. Pagi. Tadi belum tengok Kak Yu jadi host ke tersenyum saya kata. Senyum ada makna kau bang. Senyum ada makna tu. So insyaAllah terima kasih banyak ambil kesempatan ni lah since Kak Yu hari ni as a host. Saya pun nak macam mana juga tadi yang berkongsi tadi berkaitan dengan upline yang banyak bantu, cakap ikhlas kalau Allah izinkan satu hari Abang Syafiq berjaya menaiki kalau orang kata Grand Prix podium jadi menaiki pentas BOI dinner one of these days. Orang yang paling abang kena syukur pada Allah wujud dalam hidup abang, tak lupa Ustaz Duan dan juga pastinya tak akan lupa MDM Yuslida kita dan juga Abang Razwan yang banyak sangat guide. Sebenarnya kalau orang lain ikut umur kan macam Kak Yu selalu cakap. Kak Yu 36 nak tegur orang yang berumur, bukan orang tua. Orang yang berumur ni satu keadaan yang bukan senang. Jadi macam abang pun of course. So bila kita berumur ni sometimes kita ada ego kita kan. Tapi alhamdulillah dengan cara Kak Yu abang dapat terima teguran dan honestly satu karakter abang dari dulu because I'm an athlete before. I'm an athlete. Jadi saya listen to the coach. Dan saya tak akan bersoalkan. Jadi saya rasa semua dalam BOI 9333, the secret atau one of the secret to success is to listen. Listen to your leader, follow, trust the process. InsyaAllah, paling mustajab sekali adalah doa-doa leader kita terhadap kita ni. Sebab kita ni adalah insan-insan yang jauh perjalanan kita. Leader-leader dah lalui segala perjalanan susah dan senang. Contohnya ibarat macam saya selalu kata pada junior-junior saya dulu, apabila seorang leader berjalan dia dah nampak lubang. Okey, mengapa harus leader tu nak kita masuk dalam lubang tu? Jadi kalau leader tu kata jangan masuk, janganlah kita ketegak sangat nak masuk kan. Jadi these are the things that I think kita akan benefit from a good leaders. Dapat opportunity tu, thank you Kak Yus, thank you very very much. Tanpa Kak Yus pun tak mungkin saya sampai dinner BOI 933 di Kuantan. Be honest to you, hanya Kak Yus yang tahu. Jadi dengan izin Allah saya sampai dan it was fantastic. Sebenarnya bila Kak Yu tanya tadi masih membara atau berapi tak? Yes, masih membara dan berapi. Dan syukur pula 2 hari lepas Kak Yu share dengan saya pasal Wulan, cerita Wulan ni cerita Mulan sorry. Sebenarnya saya pernah tengok cerita Mulan ni before this. Bezanya apabila kita tengok dengan keadaan yang kita just tengok dengan keadaan kita mencari sesuatu kita dapat something fantastic in the picture.
baru kita nampak the loyal, the brave, the true. Masa hari tu bila tengok pedang tu tak terfikir. Cerita kan, kita just menghayati cerita. Tapi semalam kata-kata yang tersemat, intisari cerita dia is something fantastic. Okay, bila dalam cerita tu something yang kita mungkin tak perasan adalah ada phoenix, burung phoenix ni. Jadi dalam cerita BOI 93 is the eagle. So something yang memang peranan dalam hidup kita. Jadi follow the process, trust it. Jadi dalam cerita, dan saya pun nak showkan lah yang Kak Yu cakap tadi, siapa yang belum tengok lepas ni, tengok cerita Mulan. You find a lot of things di cerita Mulan. Dari segi personality dia, dari segi peribadinya yang semangat yang luar biasa, dia tidak putus asa walaupun she was down to the earth, dia ditekan, ditindas sebab cerita tu mengisahkan of course lah di China dulu kan eksploitasi jantina, perempuan sekian, lelaki sekian. Tapi Mulan mengambil tindakan yang luar biasa sampai dia terpaksa menepikan family dia. Tetapi ingat pada masa dia mencapai pengiktirafan yang tinggi daripada Emperor China tu, he think about the family. They call it virtue, inner strength and focus. Okay, jadi they call it intention to family is an essential value. Devotion to the family is an essential value. Maksudnya, jangan lupa apabila kita berjaya, pada satu hari apabila kita berjaya, jangan lupa siapa kita dan jangan lupa siapa di sebalik kita. Paling mustahak adalah ibu dan ayah kita. Kita kena ingat selalu. Dan masa BOI dinner tu, saya perasan 2-3 perkara dari sana. Ada beberapa orang, ada seorang dua yang bawa parents ni atas. Dan kita akan nampak begitu restunya ibu bapa, keredaan ibu bapa. Macam sahabat kita cakap tadi, keredaan Allah, keredaan ibu bapa, keredaan Nabi, keredaan suami atau isteri, dan juga keredaan Sifu, itu guru kita. Jadi bila berlaku satu keredaan tu, kita akan nampak kejayaan tu lebih menjelal. Kejayaan tu lebih senang dan lebih cepat, Allah izinkan. Jadi jagalah hubungan dengan keluarga, jagalah hubungan dengan ibu dan ayah. Untuk saya, menjaga hubungan dengan ibu dan ayah tu paling mustahak sekali. Jadi take that platform, go for it. Jadi itu kesyukuran pertama, Kak Yus. Kesyukuran kedua saya still nak share, alhamdulillah. Saya pas 2 tahun ni memang sakit, selalu sakit. In the sense saya pernah masuk hospital 5 hari, 10 hari. Saya pernah buat endogram, suspected minor brain, suspected block. Tapi 30 hari bulan 8 itu, I got a minor brain stroke. Dan saya pernah cerita kat Gayu macam mana perjalanan saya bila saya sakit tu, chronic headache. Dan saya jumpa Abang Duan, dan try aloe vera, dan saya buat RTC, dan fantastic. 3 minggu lepas saya pergi check up, alhamdulillah got a very good result. My BP, blood count cantik, hemoglobin saya cantik, kolesterol saya cantik. Of course saya dalam proses. Tidak menafikan, saya masih melalui beberapa masalah kesihatan saya yang very improving. Contohnya, since saya kena minor brain stroke tu, saya ada masalah ingatan. Okay, ini something mungkin kawan-kawan sahabat tak perasan. Sometimes saya tend to forget. Phone kat tangan, saya cari phone. Okay, this thing happen. Tapi alhamdulillah, 2 minggu lepas saya nampak satu yang agak ketara. Saya selalu lupa password. Saya ingat password Maybank saya dah banyak kali saya lupa. Tapi recently saya boleh remember password. Because daripada RTC hari itu, saya tambah Omega Plus. It did wonders. Of course, Clamarie Oil tu do wonders to my bank. Saya nampaklah ingatan saya bertambah baik. Around 20-30%. That is the improvement. Jadi perjalanan manfaat kesihatan dalam Forever Living is fantastic. Manfaat kewangan lepas saya makan produk tu dan saya start to understand the market plan. Kak Yu pun masih ingat lagi bila dia share kat Ion Maluri. Macam Kak Yu said kan, ni Abang Syafiq ni bukan sakit ni, sakit kewangan. No denying the fact. Okay, pada masa tu of course kesihatan saya terganggu, of course financially badly eaten lepas COVID dan sebagainya. Saya tutup 2 biji kedai dan sebagainya. So the process is very hard to face. Tapi alhamdulillah, in anything, saya percaya satu hakikat. In life you need a mentor. In life you need a good person to guide you. Because dalam journey yang kita akan lalui, walaupun kita mungkin berpengalaman, of course dari bisnes mungkin saya berpengalaman. Saya faham banyak-banyak pun. Sometimes bila seorang tu nak cakap sesuatu, saya dah faham. Tapi implementation tak sama. So, how to implement it, only orang yang melalui laluan tu akan mengajar you macam mana nak implement. Dan kat sanalah saya belajar pasal manfaat kewangan daripada Kak Yu. Alhamdulillah, walaupun I'm not doing that good yet, saya ni slow sikit Kak Yu. Saya just nak share ni. So, memang saya slow. Saya suka, I'm not overthinking. Tapi saya sometimes, I'm a very ambitious guy.
Ikhlas saya kata, saya very ambitious. First bulan masuk pun saya dah plan nak masuk India, saya nak pergi sana, saya nak masuk sini. Okay, then I cross the board. Maksudnya you have to be ready. Okay, so I'm learning to be ready now. I'm going to be ready. I'm ready now, Kak Yus, to start my journey, Kak Yus. Okay, dan kesyukuran ketiga yang saya nak share, this is a fantastic thing that happened on BOI dinner. Alhamdulillah, terima kasih Kak Yu juga, masa kita nak ambil gambar itu dapat tarik Sifu ambil gambar bersama, dan Sifu luangkan hampir dekat setengah jam untuk bercerita. Dan masa tu ada Cikgu Farid, Tuan Farid ke sana, bercerita pasal yakin dan setia, disiplin dan sabar, cerita pasal jangan kalah sisi tak apa, jangan kalah semangat. Tapi ada satu benda yang Sifu Wadi Kualit sampaikan, satu message yang agak-agak untuk saya is 2-3 hari ni the thing really apa orang kata membuatkan saya berfikir ya. Contoh semalam pukul 4 pagi saya bangun, saya tengok what they call it Krishna Arora punya video to understand. Jadi apa yang Sifu kongsi pagi malam tu saya pasti semua tu tunggu nak tahu kan. Sifu kata activate your antenna. Okey, pasang antenna kamu. Maksud Sifu tu mendalam. This is a year of reborn. Bila year of reborn, sesuatu yang pasti besar akan berlaku. Mentor kita, Sifu kita, depan saya masa kata, activate the antenna. Saya teringat 2-3 lepas, masa zaman dulu, bukan zaman sekarang TV on, masuk ni 5, you got a line. Zaman dulu saya masih ingat, saya daripada Melaka, Singapura dekat kan, nak siaran Singapura tu, kita kena pakai antenna yang tinggi, kemudian adjust. Dan baru kita dapat siaran. Goyang sikit, kita kena adjust balik. But how lucky we are today. Kita ada unified dan sebagainya. Sama juga, how lucky we are. Kita ada Sifu, macam saya ada Kak Yu, saya ada Abang Razwan. Okay, to support you. Jadi, activate antenna. Sebab apa yang Sifu sampaikan, bila kata activate antenna, kat luar tu banyak sebenarnya. Banyak prospek yang menanti, banyak peluang-peluang yang menanti untuk kita. Kalau kita tak activate the antenna, bila lagi kita akan nampak benda ni? Pasal tu saya ingat Kak Yu ingat lagi masa berjalan pergi kat Melaka, the first trip to Melaka, Kak Yu kata, Bang Syafiq, start your group today. Then saya start dengan saya kata, Kak Yu, nama group saya Golden Eagle. Kak Yu tanya saya, kenapa Golden Eagle Syafiq? Sebab saya kata, elang ni dia terbang tinggi. Elang is, they call it fly soar very high. Bayangkan seekor elang yang 400-500 meter di atas udara boleh nampak seekor tikus di bawah tu. They're very sharp. This is not the eyes of a tiger, this is the eyes of eagle. Okay? Jadi kalau kita pasang antenna, dengan ekstra yang kita ada, like the Phoenix in Wulan, kita ada eagle eyes, insyaAllah kita boleh capai. Saya cakap dengan ni sebab saya sometimes pun skeptical about what I'm doing. Am I doing the right? I know I'm doing the right thing, but I'm skeptical about myself. Itulah masalah besar bila kita berhadapan. Macam ada kat siapa itu kata, pulau-pulau walasan. Itu akan berlaku dalam hidup kita. Itu akan berlaku setiap hari. Tapi with good people around you, the energy yang you dapat, again saya nak showkan, next year BOI dinner, jangan lepaskan peluang pergi BOI dinner. Pasti kamu akan, bukan terbakar, terpanggang terus. Okay, terbakar je, no point, kamu akan terpanggang. Because BOI dinner create a lot of momentum dalam diri kita. Okay, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu benda yang saya nak sampaikan juga, okay, bukan apa yang anda buat tu, maksudnya apa yang anda suka buat tu baru anda buat. Tapi sepatutnya anda buat apa yang sepatutnya dilakukan. Okay, ibarat orang kata, bukan apa yang anda suka buat, tapi apa yang patut anda buat. Jadi kalau kita suka buat pagi kita bangun, kita akan relax, kita goyang kaki, kita buat tu, buat ni. Adakah itu bagi manfaat untuk diri kita? Tapi apa kita kena buat, kita kena ubah. Apa patut buat. Macam sebelum ni lah, saya takut nak masuk what do you call it, Tempeyaki. Tapi ke belakang ni saya seronok menanti Tempeyaki. Jadi itu ada benda yang patut dibuat. Thank you Kak Yus again because you give me the momentum, you give me the inspiration. Saya doakan untuk saya selalu Kak Yus, doakan sebab saya dan doakan sahabat-sahabat, saya doakan untuk kamu dan kamu doakan untuk saya. Kita saling berdoa sebab doa kita tak tahu doa siapa yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita usaha, sama-samalah kita melangkah ke depan dan dalam kira 3, 2, 1, let's activate the antenna. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Ni dah masuk kali ke-5 ke-6 dia buat sharing. Aku rasa dia dah boleh di speaker macam gini. Tapi nak jadi speaker, cepat-cepat dapat F2D, kita bagi slot dia jadi speaker BUI. Cantik tak? Okay, so very nice InsyaAllah. Thank you. Amin. Thank you so much Abang Syafiq for your sharing. Memang betul Abang Syafiq ni bukan sakit sangat pun. Nak beritahu korang semua, dia ni lah minor brain stroke lah, darah tinggi lah, kecemasan lah, apa segala penyakit semua kat rumah dia. Kat rumah dia, kat badan dia. Masalah dia sebenarnya duit je. Bila dia start dapat income kat Forever, hilang penyakit. Masya Allah. So, kita tahu kalau kita nampak orang yang ada banyak masalah kesihatan, nak darah tinggi, korang GEP kan dia. InsyaAllah sihat dia, okay? So, next kita panggil yang tengah mendodoi baby, panggil Asila. Asila, boleh masuk cepat? Boleh. Assalamualaikum semua. Pagi. Pagi. Alhamdulillah sihat pagi ni. Baby pun sihat. Alhamdulillah sangat. Alhamdulillah juga. Sebenarnya nak share sikit je feeling daripada pergi BID ni hari tu. Daripada KL ke Kuantan tu rasa macam saya di balik kampung jumpa mak ayah. Macam tu saya rasa. Jumpa adik-beradik. Macam kita dah lama jumpa adik-beradik. Saya cakap dengan suami. Macam kita ni pergi Kuantan ke kita nak balik kampung. Rasa macam suasana tu dia sayu, sedih semua ada time tu. Ya Allah cakap, aku ni nak pergi mana ni sebenarnya. Lepas tu buka Facebook, Sifu kata, semua eagle balik ke sarang. Cakap, ya Allah, terkeluar pula ayat Sifu keluar. Cakap, sama yang aku rasa sekarang ni. Macam dia terdetik sendiri tau. Kita bukan nak kata apa, macam terdetik sendiri. Feeling tu macam happy. Tak tahu juga benar saya macam, hati sebenarnya beberapa hari tu tak sihat kan, dah tak tidur malam. Sampai hari Jumaat, malam Sabtu boleh tidur lambat, pukul 1 lebih. Pukul 4:30 dia boleh bangun, tengah tahajud semua. Lepas tu boleh gerak. Terus nak ke Kuantan waktu kan saya saya ke Temeloh dulu. Macam tak mengantuk. Semua buat elok je. Ya Allah cakap, apa yang sebenarnya perasaan ni? Happy je, happy je ramai kawan-kawan, ramai adik-adik tunggu. Anak saudara tunggu. Macam ya Allah, aku ni macam tu perasaan aku rupanya. Lepas tu jumpa semua leader. Ya Allah, inilah adik-adik aku cakap dalam BOI. Inilah semua yang aku tunggu tadi cakap. Terserempak macam tu. Happy sebenarnya saya nak cakap. Kalau ada peluang pergilah. Kita rasa nikmat lain sangat pada suasana tu. Walaupun kita ni, bagi saya tak banyak. Saya memang bukan orang biasa. Saya saja VIP. Waktu memang tak ada duit tau. Sebenarnya tak ada duit. Tapi jadi saya cakap. Sebenarnya Sifu kata waktu tahun lepas di international saya tengah tengah sahadat ni nak bersaing dengan ini. Dia kata aku nak pergi VIP ni. Macam mana aku nak pergi? Allah lorongkan nak pergi. Sampai juga saya. Apa itu niat nak pergi. Allah tu kata sampai je. Jadi untuk kamu. Lepas saya nak share sikit kata-kata ni. Sekejap ya. Tetaplah menumbuh mekar meskipun kamu kepenatan. Semoga yang gelap menjadi terang. Yang terang tetap bersinar. Yang sesat temui jalan keluar. Yang keliru temui jawapan. Penat yang kamu lalu akan berbayar dengan suatu masa nanti. Bersabarlah dan kita terimalah apa saja yang berlaku kat diri kita. Okey Kak Yu, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Sama-sama. Itulah siapa yang tak datang, korang tak menikmati rasa balik kampung So balik kampung ni dekat BOI adalah BOI dinner. Jadi untuk tahun depan korang tunggu tema ada colour apa, korang buat baju siap-siap, simpan duit minyak kereta, tol kereta apa semua tu simpan siap-siap, kemudian kita balik kampung. Alright. So next kita akan panggil alalala kak dia, comel dia. Kak Hasia, Ratu Tepayaki kita. Jom Kak, share Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari tu tak sempat akan ambil gambar dengan Yus. Tengok Yus sibuk sangat kan sebab Yus duduk depan, akan duduk belakang. Tengok jauh je. InsyaAllah mudah-mudahan ada jodoh, ada pertemuan, kita jumpa lagi tahun depan. Amin. Akak pun bersemangat juga pada hari itu. Akak satu meja dengan siapa Junaidah tadi. Kat satu meja ni akak tengok wajah dia macam sedih, sayu je. Akak tanya juga, berbual juga dengan dia. Dia kata dia naik bas. Ya Allah, cakap sanggup dia naik bas seorang-seorang. Cakap juga dalam hati ni. Ya Allah, kau lindungkanlah budak ni. Cakap gitu. Agak cukup alhamdulillah lah kita dapat beramai-ramai, dapat berjumpa yang tak kenal, kita kenal. Walaupun kita kenal dalam Zoom ni,
bila kita dapat pergi dinner macam itu, kita kenal bersemuka, berbual, ambil gambar, macam seronok saya, macam sekeluarga. Akak daripada Pasir Kudang ke Kuantan, sama tim akak naik kereta berdua dengan tim akak, alhamdulillah sampai juga akak ke sana. Suami mula dia macam berat hati juga nak kasih, yelah akak macam gini kan, lepas tu tak pandai nak berjalan seorang-seorang. Tapi akak kata akak nak pergi juga, akak cakap gitu. Tahun lepas akak dah pergi dengan tim akak. Salma, tahun ni akak nak pergi tim akak sendiri, akak cakap gitu. Habis tim akak pun dia baru masuk, dia baru VIP, dia pun nak juga, dia pun orang sana kan. Alhamdulillah sampai juga akak ke sana, dapat juga lah ambil gambar-gambar dengan orang yang dah berjaya. Terima kasih pada Maifuza, bagi akak semangat, Miza bagi akak semangat. Alhamdulillah, semoga peluk-pelukan mereka itu akak akan berjaya, CBM naik ke pentas-pentas dunia. Itu je lah akak minta doakan semuanya, kita sama-sama berjaya. Akak tak akan berubah hati, akak akan terus ke forever walaupun sehujung nyawa akak terus ke forever. Walaupun apa orang cakap, walaupun orang bakar-bakar akak, apa cakap-cakap yang biawak-biawak tu akak buang. Akak fikiran positif dalam forever, yakin dan setia pada forever. Itulah sebab itu income kita, itu kejayaan kita. Kita jangan fikirkan orang, dan kita niat kita untuk membantu orang, dan kita sihat, orang pun sihat. Itu je lah. Yus, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yus doakan BY Dinner pada tahun hadapan akak lalu dekat red carpet. MC host panggil Hasia sebagai kita punya MDM. Amin. Tapi akak nak kena terus semangat macam gini, dan akak kena besarkan lagi antena akak tau. Sekarang ni antena akak dia mungkin kat rumah akak terbumbung akak. Yus nak antena akak naik lagi tinggi lagi. Biar satu Malaysia tahu kalau korang nak cari duit, cari aku. Gitu akak. Okay? Akak guna FB betul-betul, guna Instagram. Lantak lah orang kata apa, kau umur macam gini nak main Instagram. Lantak kak. Kau mainlah Facebook, kau mainlah TikTok. InsyaAllah kak. Dan kak doakan kita orang juga kak ya. Okay. Alright, next kita panggil ni CBM lawa ni. Saya nak panggil CBM Hidayah. Oi, lawa perempuan ni. Main masuk. Hai. Tak payah puji banyak-banyak. Sikit dah. Hai, aku puji kau cuba berterima kasih. Terima kasih Yus. Assalamualaikum Yus. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Tahniah Yus for MDM untuk tahun 2022. Okay. Kau tengok Kak Miza pula puji kau. Habis kau. Okey, sebenarnya hari Isnin dah angkat tangan resen yang ke 10 orang, tapi belum rezeki nak sharing. Terlampau ramai kan, masa pun grab banyak. So sebenarnya masuk Tempeyaki ni nak buat ucapan khas sebenarnya. Tak ada benda lain pun, ucapan khas je. Sebenarnya kita masih lagi panas dinner BOI ni kan. Okey. So alhamdulillah, syukur sangat untuk Sifu. Okey, untuk Sifu. Mungkin ada yang belum kenal saya, lupa nak kenalkan. Okey, belum yang kenal. Saya Hidayah Cik Noh. Okey, mungkin dikenali dengan Puteri Kelantan pun ada. Okey, upline saya MDM Nurul Najah. Okey, itu je lah. Saya dari Kuala Lumpur. Okey, Sifu, thank you untuk opportunity untuk dinner. Alhamdulillah 2018 saya serius dengan dinner dengan Forever Living. Okey, 2018 dijemput oleh blind saya. Masa dengan Yus lah, baju merah tu. Okey, baju merah tu saya join. Saya masih blur-blur. Okey, blur-blur lagi. Apa kita join Forever kena ni dinner apa BOI, tak tahu apa pun kan, masih blur. Tapi kat sini saya nak tanya siapa first time join dinner hari tu? Bagi saya satu, saya nak tengok. Sebab saya 2018 first time join dinner dalam keadaan blur, tak tahu apa pun. Okey, alhamdulillah, tahniah Hidayah Musa, tahniah Zaizuliani, tahniah semua yang first time, Syikin Ishak, tahniah untuk first time. Okey, korang yang first time ni, korang dengar apa saya cakap. Okey, first time saya join 2018 saya blur.
Tapi masa tu saya nampak orang naik pentas-pentas, terima award. Walaupun trofi, tapi bermakna sebab itu pemberian daripada Sifu kita dan Datin, Simu kan. So kita patut ucap terima kasih. Thank you Sifu Simu. Alhamdulillah saya dapat award start daripada 2020. So sampailah sekarang. Alhamdulillah. So pada 2018 saya dah capai rasa target nak ambil solid manager. Siapa first time datang hari tu dia rasa dia nak dapat trofi solid manager atau elite manager atau LCM atau PCM, saya tak hidekan benda tu sebab kita rasa masa tu PCM sudah ada. Tapi dia income high sangat kan. Kita masih baru, so kita letak solid je. Okay? So tanya kalau korang rasa macam tu, korang nak naik pentas pada next year, tanya anda pasti akan dapat capainya. Okay? So tanya buat Ju, tanya Abang Syafiq. Ju, akak minta maaf terbaca raut muka Ju first time jumpa. Ada 1001 dalam wajah Ju. Okay, alhamdulillah pagi ni Ju dah bongkar. So okay, itulah jawapannya. Akak dah tahu. Okay, tahniah Ju, insyaAllah tahun depan Ju akan naik stage. Okay, amin. Right. So 2019, okay, 2019 kita PKP kan. Tapi bila kita tak ada rezeki, syok 100 sisi untuk jadi solid manager. Okay, maknanya saya tetap pergi. Maknanya kita join je. Walaupun yang mana tak dapat join dinner, kita untuk akan pergi lagi dinner. Okay, setiap tahun mesti wajib join dinner. Sebab kat situ aura dia lain macam tau. Kita jumpa dengan leader-leader hebat, suasana seka, majlis tu, kita dapat ilmu tu, aura tu lain macam sikit. Okay. So 2019 saya tak capai solid, tapi saya aim elite manager. Saya tak aim lagi leader club member. Okay, alhamdulillah rezeki. Tapi masa tu PKP kan, kita online, dinner online pertama kali, so saya dapat ni. Sebagai elite manager. Alhamdulillah, dan specialnya orang lain by post. Saya sendiri collect dengan Sifu, so daripada tangan Sifu. Okay, masa tu majlis penyerahan kereta Sifu Jackie Tan. So alhamdulillah, so syukur kan satu nikmat yang hebat dari tangan Sifu, first time dapat trofi daripada tangan Sifu. Okay, dan yang kedua, tahun seterusnya saya dapat capai leadership club member. Okay, alhamdulillah. Walaupun masa dapat ni saya dah nak PCM. Okay, saya nak poster. Banting tu, aku nak juga banting tu, nak ada muka aku. Tapi belum rezeki, it's okay. Tahun lepas, walaupun kita semua struggle, kan? Semua struggle, tapi alhamdulillah dapat juga solid manager sebagai solid manager. Walaupun bukan PCM, it's okay. Dapat juga kan. So alhamdulillah, syukur. Sebenarnya sebelum dinner, 2 minggu sebelum dinner, sebenarnya saya pergi dinner hari tu, badan dah penat tau. So, kurang nak attack pergi depan tau. Sebab badan dah penat. Actually saya berpindah. Sempena tahun baru, sempena reborn era. Okay? Saya berpindah tempat baru. So sebelum dinner, saya maraton untuk kemas-kemas barang. Mesti settle sebelum pergi dinner. Okay? So alhamdulillah sehari sebelum dinner saya settle kemas dulu. So masuk rumah baru, biar dulu barang tu. Okay, kita kemas kemudian. So alhamdulillah untuk tim saya yang datang, okay, walaupun saya tahu first time datang mesti ada cabarannya, macam Asilah cakap. So macam Ju cakap, semua ada cabaran dia. Tapi tanya korang hadapi cabaran tu dengan tenang. Korang paksa diri datang juga dinner. So tanya buat korang. So untuk anak tim saya, AS Nur Asiah Mustafa, tanya sebelum dinner pada bulan Februari saya coaching dia, jumpa dia, dia cakap dia nak pergi dinner. So saya push dia pergi dinner. So usaha dia keluarkan duit bayar tiket tu, saya rasa bangga sangat walaupun sebagai AS. Okay, dia nak pergi seorang-seorang. So dia bincang dengan husband, dia nak datang Kuantan pergi dinner. So husband dia cakap, itulah niat kita nak pergi majlis ilmu, Allah pemudahkan. Apa jadi husband dia nak bawa bersama anak-anak dia sambil bercuti di Kuantan. So, nampak tak? Kan setiap ujian tu ada Allah pemudahkan jalan.
Okay, dan tahniah juga untuk manager Ashika Ishak dan Farah J. Walaupun kena scam bilik hotel, kesian diorang. Okay, pukul 3 sampai tak dapat bilik, kena scam. Call tak dapat, WhatsApp tak dapat. Dia usaha cari bilik lain, alhamdulillah dapat. So InsyaAllah lah apa ujian yang kita hadapi tu sebenarnya ujian untuk kita untuk dapat rezeki yang lebih hebat. Okay, so insyaAllah tahun depan korang akan naik stage. Amin. Dan tahniah buat Faridah, manager pertama kali, okay, manager pertama saya join dinner untuk kali kedua. Okay, tak apa, tak naik stage. InsyaAllah kita tengok kejayaan. Saya nampak semangat dia sampai ke depan, saya tak pergi. Saya wakilkan dia je, pergi depan. Okay, pergi depan biar dia layan semua tu. Kita dah penat kan. So handphone pun storage dah full, tak sempat nak clear. So dapat ihsan daripada video-video orang lain je. Sideline, thank you. Sideline yang sudi share video tu, Datuk Alik. Okay, thank you. Dan terima kasih juga untuk manager saya, Cikgu Gaya. Kali kedua juga datang walaupun tak naik stage. Sudi juga datang untuk hadir tengok kejayaan orang lain bersama Cikgu Jamil. Tahniah. So tahniah juga buat my upline Nurul Najah untuk top 5 income. Okay, so yang lain top 10. Tahniah semua memang inspirasi sangat. Doakan kami terus berjaya dekat Forever Living lah. So itu je lah kot sharing. Korang setiap ujian tu pasti ada rezeki hebatnya. Okay, saya doakan hadapi. Satu lagi saya nak pesan. Okay, saya siapa kat sini join Forever datang daripada buat business trading, stokis, agent. Bagi saya satu. Saya nak tengok berapa ramai. Sebelum korang join Forever, korang datang dari business lain. Okay, mungkin MLM lain, stokis agent. Okay, saya nak tengok berapa ramai. Keju, Nabila, Adila, Azmi, ramai So saya nasihatkan, okay, saya datang dari business trading, stock daripada dropship, agent, stoki utama, ikon lagi di company lama. So bila saya melangkah masuk di dunia Forever, actually saya join 2015, tapi saya nampak perjalanan saya punya upline 2015 sehingga 2017. Okay, dari zero to hero saya nampak lah. So saya nampak kat situ ada peluang besar dan untuk saya bersama Forever. Okay, 2018 saya nampak perjalanan semua leader, terutama Yus kan, yang lain-lain. So dekat sini saya nak pesan, memang korang akan hadapi cabarannya. Okay, so kekal, setia, yakin Forever adalah peluang terakhir korang untuk berjaya, untuk capai, sebab income di Forever adalah income antara tertinggi dibayar. Sebab saya pernah join bisnes lain, dia punya margin sangat rendah. Bayangkan kita jual satu botol madu, kalau korang pangkat manager, korang untung berapa? RM40. Banyak tak? Kan, berbanding dropship RM5, agent RM10, RM15. So, apa pilihan korang? So, jangan jadi katak lompat bila korang dah melangkah masuk Forever. Walaupun datanglah ujian macam mana pun, korang hadaplah benda tu, kekal yakin dan setia bersama Forever. Okay, thank you. Thank you kakak cantik. Masya Allah. Dengarlah pesanan dia, banyak yang dia pesan tadi, dan memang betul kata CBM Hidayah, dia cakap Forever Living ni bayar bonus paling mahal. Saya ingat dulu saya pernah jual satu company, saya jual Omega dapat untung RM15. Saya dapat kat Forever jual Omega untung dekat masa tu 30 lebih. Kenapalah aku nak jadi bodoh, aku jual benda RM15. Benda sama je, Dik. Benda sama Omega yang ini RM15, yang ini 30 lebih. Makanya I pergi ke Forever Living buat kerja yang sama tapi dibayar lebih, okey? Kita sebenarnya dah 11.34. 11.34. Tapi kan oleh kerana Kak Miza dia sentiasa buka video, mana mungkin aku tak bagi dia cakap. Korang yang angkat tangan tak buka video, tunggu minggu depan. Boleh? Okey? Ni nak minta maaf siap-siap dulu Kak Izzati, Duraida, Tio, Syuan Radam ni
Daripada Vietnam aku rasa ni. Syara dah. Izzati kau baru buka video, tak ada maknanya. Kau lambat. Okey. Aduh, hai. Ni sedih pula aku nak cakap no dekat Sean and Olive ni. Lagi sedih nak cakap tidak kepada Cikgu Ayu. Allah, aku jadi hari ni teruk betul perangai. Tapi oleh kerana Sifu kata, Yus, on time Yus. Tapi sebab Kak Mizah dia buka video, jadi saya tak boleh nak kata tidak. Sebab dia disiplin. Izzati dia baru nak jadi disiplin, lambat kau. Okey, kita panggil MDM, Hafizah Hamdan. Masuk Kak. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Good morning. Okey, terima kasih banyak. Kak Mizah memang suka buka video. Kalau masuk kelas memang Kak Mizah suka buka video. Sebab Kak Mizah nak semua orang buka video. Bila kita buka video, sebenarnya kita betul-betul belajar. Tak buka video tu, tak tahulah belajar ke tak belajar kan. Okey, so alhamdulillah, salam puas, salam kenal daripada Kak Mizah dari Felda Bukit Wahab Kota Tinggi Johor. So alhamdulillah, kesyukuran Kak Mizah yang pertama hari ini adalah Kak Mizah syukur sangat-sangat sebab dah tak payah nak hadap kereta banyak-banyak atas jalan, tak payah pergi kerja. Indah sungguh hidup dekat atas muka bumi Allah ni. Banyak betul nikmat kan. Dulu pagi-pagi kan kena hantar anak pergi nursery. Kena beratur membuntuti kereta-kereta yang ada dekat atas jalan tu. Dah lah banyak kereta kan nak pergi ke office Dyson tu kan. Jadi setiap kali pergi kerja, pergi balik kerja, ya Allah aku nak berhenti kerja, ya Allah aku nak duduk kat rumah, aku nak kaya kat rumah, ya Allah tolonglah ya Allah. Setiap kali pergi kerja, balik kerja, itulah doa Kak Mizah. Kan, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, nampak kereta cantik, nampak Mustang, nampak ni, nampak BM ke, nampak apa kereta cantik tu Kak Mizah kan tasbih lah sebab abang pesan kan. Nampak apa kedai shop lock besar-besar cantik yang kita nak tu kan, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, ya Allah, ni aku punya, ni aku punya. Okay, so alhamdulillah Kak Mizah doakan semua yang teringin nak berhenti kerja, Allah bagi rezeki yang melimpah ruah dekat Forever ni, lalu dapat berhenti kerja, tak payah tunggu pencen lah. Okay, yang kedua alhamdulillah Kak Mizah dapat join dinner. Sifu boleh bagi share screen tak? Alhamdulillah Kak Mizah dapat tak boleh share. Kak Mizah dapat join dinner yang ke-8. Nampak tak? Nampak tak susun-susun tu? Nampak? Ni, nampak kan? Ni bersusun-susun. Banyak tak ni kat dalam. Okey, dekat luar ada lagi. Dekat dalam kotak ada lagi. Inilah kenikmatan bila buat Forever bersungguh-sungguh. Okey, kita akan dapat awards yang sangat-sangat banyak. Macam tu tau. Jadi syukur banyak dah 8 kali Kak Mizah pergi dinner. InsyaAllah akan pergi dinner yang ke-50 kali. Umur aku berapa sekarang? 40. Nak hidup 90 tahun. akan pergi dinner sampai bila-bila setiap tahun selama-lamanya bersama dengan tim. Okay, so alhamdulillah syukur banyak. Tahun ni special sikit. Sebab Kak Mizah tahu Kak Mizah dengan Najah akan jadi top 10 income earner. Sebab apa? Sebab dapat duduk satu meja kat situ. Kan jadi macam oi seronoknya. So alhamdulillah syukur banyak. Selalu sebelum ni tengok Sifu daripada jauh je kan. Lepas tu ini depan-depan. So boleh sembang-sembang dengan GLT Yus lagi kan. Masya-Allah. Okay, jadi syukur banyak-banyak tahun ni Kak Mizah Najah dapat naik stage lagi for top 10 income earner, alhamdulillah. So Kak Mizah cakap dengan Najah, adik, siapa yang naik dulu bawa Kak Jua, siapa yang naik lambat bawa mak abah. Kak Mizah macam itulah. Tahun lepas Najah top apa Najah top 5. Kak Mizah top 4. Tahun ni Kak Mizah top 6, Najah top 5. Dia income dia dekat-dekat macam tu je, alhamdulillah. So syukur banyak dapat bawa family naik atas pentas. Okay. So sebagai penghargaan dulu sama-sama kita bergembira. Bergembira kat mana? Alah, Sifu boleh tak bagi share? Jin ke Sifu ke boleh tak bagi share screen? Kak Mizah nak share screen ni, nak share gambar. Okay, so sebenarnya Kak Mizah share sikit tahun 80-an apa yang berlaku dekat keluarga Kak Mizah ni keluarga pemungut sampah tau. Abah mak Kak Mizah lepas balik haji, abah balik haji yang pertama tu kan, Allah bagi ilham pergi kawasan pembuangan sampah dan pergi cari sampah kat sana. Masya-Allah, terima kasih banyak Sifu and Jin ke Sifu ni. Okay, nampak ni? Ni, kau bayangkan macam mana hidup dekat kawasan pembuangan sampah ni. Dan kalau ada keripik-keripik yang boleh makan tu, kita orang makan tau. Bayangkan.
Daripada pemungut sampah kan, boleh hidup macam ni. Dan abah Kak Miza dia pernah paku duit 20 sen dekat gerobok sambil ketawa. Dia ketawa kuat-kuat macam tu. Kak Miza masa tu kecil tengok je. Kenapa Kak Miza tak tanya, Kak Miza tengok je. Dan rupa-rupanya waktu tu tinggal 20 sen je duit abah. Kan? Lepas tu pagi cari sampah, bukan cari sampah lah, cari besi buruk, botol-botol apa semua kan, untuk dijual kan. Lepas tu pergi jaga kambing pula. Kan, jaga kambing ni Kak Miza umur 8 tahun, 9 tahun, abah dah lepaskan Kak Miza dekat kawasan kebun tu jaga kambing, Kak Miza dengan Kak Mizi. Najah dia kecil lagi masa tu. Kan, kalau setakat termakan tahi kambing kan, kalau setakat buat facial tahi kambing tu kita orang dah biasa dah. Bayangkan macam tu tau. Dan Kak Miza juga jadi bidan kambing. Kalau kambing nak bersalin, Kak Miza yang jadi bidan. Besok siapa-siapa nak bersalin boleh cari Kak Miza. Okay, ini kehidupan yang lampau kita orang. Nampak tak? Kan, daripada kecil kan, mak dengan abah, kita orang ikut mak dengan abah pergi buat macam ni kan. Lepas tu pergi pasar lambak. Bayang umur Kak Miza 9 tahun, 10 tahun Kak Miza dah masakkan untuk mak ayah kan. Waktu buka puasa, dia tak suruh tapi kita nak kan. Tapi sekarang dah tak mampu rajin masak sangat lah. Boleh je. Kan? Nampak tak kehidupan kita zaman-zaman dahulu kan. Jadi kalau anda rasa anda tak berapa nak senang sangat, tak berapa nak ada banyak duit sangat kan. Jadi kena syukur nikmat banyak-banyak sebab ini sementara je. Ini sementara je. Okay. So lepas ni kita semua akan ada banyak masa dengan Forever, kita akan ada banyak masa, banyak duit dan banyak gembira. Tidak ada company yang boleh bayar sebanyak dan seuntung sebanyak 70%, okay, compare to Forever. Forever bayar bonus insentif yang paling banyak. Kalau korang pergi buat company lain, korang dah buat kerja yang tak betul. Okay, so stay dekat Forever. Buat study macam mana nak berjaya dekat Forever dengan hanya buat 5 langkah saja. Okey, tak ada duit, buat cara tak ada duit. Tak payah nak sebut pasal FBX ke apa-apa ke kan. Nak VIP pun tak ada duit, lepas tu nak pergi cakap pasal ads pula. Pergi VIP dulu. Okey? Patut kulit cantik pakai masker tahi kambing. Masya-Allah. Okey, dan alhamdulillah syukur banyak-banyak. Hari ni 3 beradik Kak Miza dah senang dah. Okey, 3 kita orang buat Forever. Kak Miza 3 beradik saja, Kak Miza yang sulung, Kak Mizi nombor 2, Najah nombor 3. Semua 3 beradik buat Forever, semuanya dah manager, dapat diskaun produk 48%. Jadi mak ayah memang suka hati dia nak makan apa. Macam tu. So alhamdulillah mak abah pun sihat sangat-sangat sebab konsum produk Forever kan. Kita bagi tapi yang banyak sangat-sangat dekat mak abah, alhamdulillah. So alhamdulillah tahun ni okay, macam tahun lepas juga and malah lebih baik. Okay, so tahun ni Kak Miza berjaya bawa lebih ramai team. Kak Miza berjaya bawa 1 orang MDM. Masya Allah. Siapa dia MDM tu? So Kak Miza nak ucapkan tahniah dekat MDM Rawani Razali. Mana dia MDM ni? Kejap kan MDM Rawani Razali mana? Kan. Okey, atas pencapaian berjaya jadi $1 million mentor bersama-sama dengan Kak Miza. Kak Miza yakin dan pasti nanti akan ada lagi AUC dan adik-beradik BOI yang masuk dekat dalam $1 million mentors ni insya-Allah. Okey, dan tahniah juga kepada CBM Mia Faiz. Okey, solid manager. Ramai yang tak solid tapi kita Mia Faiz berjaya solid. Ini orang Wahha saja, ada master tapi tak kerja. Okey, dua-dua ni umur baru awal 30-an dah berhenti kerja full time buat Forever. Okey, so for those yang masih lagi tak berani nak berhenti kerja, ni jadikan pengajaran budak 2 orang ni kan. Umur baru awal 30-an. Bayangkan, muda lagi awal 30-an dah ada dekat Wahha ni. Kan petang-petang naik motor kan. Macam orang biasa tapi kaya sebenarnya. Okay. So tahniah juga untuk Kak Lila dengan Abang Jawa. Okay. Elite Manager untuk tahun 2022. Alhamdulillah. Okay, ni pun orang Wahha juga tapi dia duduk kat Ulu Tiram. Kan. Hidup dah berubah dah. Full time. Okay. Kak Lila dengan Abang Jawa ni dia full time Forever sejak tahun 2016 lagi dah full time dah. Okay. So buat apa nak kerja lama-lama kan. Kerja lama-lama tu mengayakan bos kita saja. Jadi kita berhenti kerja full time buat Forever. InsyaAllah kita kayakan diri kita, kayakan keluarga kita, senangkan ahli keluarga kita. Okay. So tahniah juga untuk solid manager Kak Mahfuzah dan Haji Zul. Ini pun orang Wahha juga, duduk kat kampung tapi kaya raya kan. Alhamdulillah.
dulu bekas bekerja hospital swasta selama lebih 20 tahun. Pernah ada 2 butik, pernah ada Petronas, tapi tak buat dah semua sekali tu, tinggalkan, hanya fokus forever. So just imagine kalau business forever ni tak boleh buat untung juta-juta, dia tak akan tinggalkan business dia yang lepas-lepas tu. Okay, so sebab tu siapa-siapa yang business dia tengah nazak selain daripada business forever, okay, fokus forever, kerjakan forever, insyaAllah mesti boleh jutawan balik semula. Okay, ni Kak Miza. Okay, so Alhamdulillah, syukur banyak-banyak atas nikmat yang Allah bagi ni kan. InsyaAllah kita semua akan berjaya dunia akhirat. Okay, so esok Kak Miza akan terbang ke Bangkok bersama-sama dengan Local Incubator Trip Achiever, bersama-sama dengan Wilfred Ina sebagai top performance champion, top recruiter champion. Okay, so kita akan berada dekat Bangkok 16, 17, 18, 19, 4 hari. Okay, berada dekat Bangkok untuk meraihkan achiever-achiever yang berjaya mencapai local incentive, local incubator trip. Kan dekat Bangkok bukannya dekat Langkawi tau. Kita buat kat Bangkok. Dia sila maklum. Forever ni dia buat insentif best-best tau. Dia tak biasanya tak buat dekat Malaysia lah. Macam tu. Sebab tu kena bagi hati 100% hati ni dekat forever. Okay, insyaAllah kita akan berjaya selama-lamanya. Okay, so Kak Miza doakan kepada semua 132 jutawan-jutawan yang hadir pada Terpayaki ni, Allah ya baik sebagi dia bagi kita semua rasa kebangkitan yang sangat-sangat dahsyat, lalu kita teruskan perjuangan dekat forever ni sebab kita nak tolong lebih ramai orang lagi, sebab kita nak bawa misi Dr. Rex, okay, help more people with love, sebab the power of forever is the power of love. Okay, so thank you so much GLT Yuslida bagi Kak Miza sharing. Kita jumpa dekat Bangkok nanti. Assalamualaikum. Percaya hidup kita penuh keajaiban. Bye. Waalaikumsalam Kak Miza. Jadi kan korang semua, Kak Yu sangat suka Kak Miza punya sikap, iaitu buka video bila masuk kelas, itu menunjukkan dia betul-betul belajar. Ini satu contoh yang sangat-sangat baik. Jadi kalau nak berjaya, kau jangan on off video ataupun pura-pura buka video. Pura-pura masuk tapi dah buat video, entah fokus ataupun tidak. Tu sangat-sangat penting lah. Okay. Jadi hari ini memang short sekali. Kak Yu sangat minta maaf kepada mereka-mereka yang tak dapat nak buat sharing hari ini. Jadi gitulah Terpayaki, iaitu kita ada spirit fight. Aku nak masuk awal, aku nak buat sharing. Aku nak masuk awal, aku nak buat sharing. So kat sini Terpayaki ni, dia mendidik kita jiwa fighter. Kau lambat, nasiblah tak dapat. Okay, jadi kita harap next pada Terpayaki pada hari Isnin yang akan datang, lebih ramai masuk lagi awal, terus raise hand, jangan tengok kiri kanan, terus fight. So Terpayaki bukan saja untuk mendidik kita pada sharing, Terpayaki mendidik jiwa kita, aku nak menang, to be number one. Okay, so Kak Is nak share juga sikit last, iaitu pada 21 hari bulan. Okay lah, next BOI class. Next BOI class, speaker dia Kak Yus. Okay, Kak Yus akan buat GEP. Okay, GEP untuk you all semua. Sebelum masuk Ramadan 21 bulan, insyaAllah kita akan buat GEP. Jadi Kak Yus iklan awal-awal, korang panggil ramai-ramai prospek, downline dan juga family untuk orang masuk, untuk orang tengok macam mana buat forever ni boleh buat duit yang besar, income yang besar. Dan pada musim perayaan, musim bulan puasa ni, Kak Yus nak kita punya momentum macam gini. Jangan pula masa bulan Ramadan korang dah lemau. Jangan. The moment korang lemau, habis setahun. Okay, so kita nak bangkitkan api semangat bulan Ramadan. Semalam dah belajar set Ramadan. Next class adalah GEP, khas untuk bangkitkan sales pada bulan Ramadan. So tunggukan poster daripada kita punya Jin. Dan korang start blast awal-awal. Kak Yus memang minta, Jin buat poster awal-awal, Jin. Aku nak promote, Jin. Okay, so thank you so much to everyone yang hadirin hadirat semua. Hidup ni memang indah, hidup ini memang bahagia kalau kita memilih untuk bahagia. Okay, so thank you so much to everyone. Semoga anda semua berjaya, anda semua bersemangat, kuatkan antena masing-masing. Teruskan perjuangan, okay? Yes, no limit. Jaga kau militer. Thank you everyone. Love you. Bye.
他极开心了。还没打给我爸爸。 Yes, no limit. Oh, 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 oh. Jin kau Kita memang menang, kita juara. Kita menang, kita juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita juara. Yes, no limit. Go, 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 millionaire. Yes, no limit. Go, 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 millionaire. Yes, no limit. Go, 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 millionaire.